أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Pengerusi Masjid, Tuan Imam, Bilal, semua ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, ustaz, ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin, muslimin, muslimat, serta ayahanda dan bonda yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua malam ni? Alhamdulillah. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan nikmat yang sangat besar kepada kita, iaitu nikmat iman dan Islam. Dan seterusnya kelapangan masa untuk kita sama-sama duduk dalam majlis taman-taman surga. Mudah-mudahan nanti apabila kita dibangkitkan di padang mahsyar, semua kita ni akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, amin, Allahumma amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini kita nak sambung bacaan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, Jalan Menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kitab yang dikarang oleh Imam Ahmad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, pada tajuk Tanda-tanda Penyakit Hati dan Rawatan dia. Ketahuilah jika Allah menghendaki kebaikan kepada hamba-Nya, Dia akan menjadikannya dapat melihat keburukan dirinya sendiri. Sesiapa yang celik mata hatinya pasti akan dapat melihatnya. Apabila keaiban diri sudah diketahui, dia akan cuba merawatnya. Inilah yang kita harapkan. Mudah-mudahan Allah suka pada kita. Allah nak kita jadi orang baik, maka kita akan dapat melihat keburukan yang ada pada diri kita sendiri. Ya, kalau asyik duk nampak keburukan pada orang lain, maknanya masih banyak lagi perkara yang kita kena tambah baik dari segi ilmunya. Kan? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah menghendaki dia jadi baik, maka Allah akan jadikan dia faqih. Allah akan jadikan dia faham. Ya? Apa tanda Allah sayang kepada seseorang? Tanda Allah sayang pada seseorang ialah apabila di antaranya dia menjadi orang yang suka sebut nama Allah. Kalau kita tuan-tuan sikit-sikit sebut nama Allah, kejap-kejap sebut nama Allah, ketahuilah itu adalah isyarat Allah suka kepada kita, insya-Allah. Yang lain,
suka nak buat perkara kebaikan, suka nak buat perkara ketaatan. Lebih-lebih lagi ketaatan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini isyarat tandanya Allah suka kepada kita. Selain daripada tu, tanda Allah suka pada kita, kita suka buat yang sunat-sunat. Bukan yang wajib je. Bukan sahaja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang sunat-sunat pun dia suka buat. Mudah-mudahan tuan-tuan, bila kita suka buat yang sunat-sunat ni, amalan-amalan yang sunat, kan, baca Quran, sembahyang sunat, zikir, istighfar, selawat, kan, membantu orang lain yang dalam kesusahan, mudah-mudahan itu tanda Allah suka kepada kita. Dan yang paling penting sekali, bila kita tiada hati nak buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tanda Allah suka pada kita, ya. Tetapi kebanyakan manusia, kata pengarang, tidak mengetahui tentang kelemahan mereka sendiri. Yang ni kebanyakannya. Saya sebut tadi itu, mudah-mudahan kitalah yang termasuk. Tapi hak yang kebanyakan, kata pengarang kitab ini, Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ini, dia kata ramai orang dia tak nampak kelemahan diri mereka, tetapi mereka nampak kelemahan orang lain. Ya, sebagaimana yang kita sebut dulu, kuman di seberang laut nampak. Nampak. Walaupun kuman, sebesar kuman pun boleh nampak, walaupun jaraknya jauh. Tapi gajah depan mata tak nampak. Ya. Kuman pada mata orang nampak. Batang pokok pada mata sendiri tak nampak. Itu analogi yang kita nak sebutkan. Apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi tentang kebanyakan manusia nampak kelemahan yang ada pada orang lain. Orang yang ingin menilai kekurangan dirinya mempunyai 4 cara untuk melakukan. Kata Imam Ahmad rahimahullah, orang yang nak menilai kekurangan diri, kita lah tuan-tuan. Kita ni belajar ni, tujuan dia ialah untuk kita menilai kekurangan yang ada pada diri kita sendiri. Kita belajar ilmu tasawuf ni bukan akhirnya kita dapat berjalan di atas air, sekelip mata, pejam mata, terus sampai kat mana kita nak pergi. Bukan, kan? Tapi ialah untuk membersihkan amalan hati. Itu tujuan kita belajar ilmu akhlak, belajar tasawuf, ya. Bukan kita mau fadilat sebagaimana yang kita sebut tadilah. Tengok, disebabkan kita beramal dengan amalan ini, akhirnya kita dapat kelebihan, boleh berjalan di atas air. Kalau boleh tuan-tuan, memang kita nak berjalan di atas air. Kita pergi ke laut tu, orang lain tenggelam, kita boleh berjalan di atas dia. Kalau boleh, kita pun nak macam tu, kan? Tapi matlamat besar kita belajar akhlak ni ialah untuk membetulkan diri kita, membetulkan diri kita sendiri. Jadi cara dia macam mana? Yang pertama, kata Imam Ahmad Ibnu Qudamah, bersemuka dengan guru yang tahu selok-belok penyakit hati. Kena carilah guru yang mahir tentang macam mana nak rawat penyakit hati ni. Nanti bila kita jumpa dengan dia, dia akan sebut satu-satu sifat mazmumah yang ada dalam diri kita. Tuan-tuan, kadang-kadang Allah bagi kelebihan pada orang alim. Orang alim, Allah bagi kelebihan, dia boleh baca. Dia boleh baca, ada firasat.
ada apa kita sebut perasaan dalaman, intuisi. Dia tengok seseorang, dia boleh rasa orang ni macam mana. Cuma dia tak sebutlah engkau ni gini, cuma dia sebut mungkin secara kias lah. Dia sebut secara kias sehingga kita yang dengar perkataannya tak perasan. Rupa-rupanya perkataannya sedang menasihat kepada kita. Kan? Ini kalau ada yang macam ni, tuan-tuan, kita semua kena pegang dia. Jangan lepaskan dia. Memang kadang-kadang percakapannya agak sentap lah. Kita yang dengar ni sentap, tuan-tuan. Kan? Ya, sebab fitrah manusia ni, kalau orang puji suka, kalau orang tegur, sikit-sikit yang alhamdulillah, terima kasih Tuan sebab tegur saya. Tapi yang banyak sebaliknya, tuan-tuan. Ya. Sebab itu fitrah. Sebab tu bila orang tegur kita, ada rasa-rasa nak marah, itu isyaratlah ada penyakit dalam hati. Kan? Ada penyakit dalam hati. Kalau tak ada penyakit dalam hati, patut dia terima kasih. Sebab orang yang tegur kita ni, misalan, dia nampak kecacatan yang mesti kena betulkan. Kalau sahabat tak tolong betulkan, dia dalam keadaan ghaflah, ya, berasa syok sendiri. Apa yang dia buat tu betul, rupanya tak betul. Ya, ni penting peranan sahabat yang baik ni. Kan? Peranan sahabat yang baik, bila kita tersilap, dia akan betulkan. Bila kita lupa, dia akan ingatkan. Ni sahabat yang baik. Tapi nak jumpa sahabat yang baik macam ni susah. Kan? Kawan-kawan yang satu lagi tu, tak payahlah kita nak nasihatkan dia. Elok-elok tiap-tiap hari dia ajak kita, dia belanja minum kita, lepas ni tak belanja dah kan. Kalau kita nasihat dia, sayang, kalau sekiranya dia tegur, tak dapat dah belanja makan roti canai misalnya, biarlah tak tegur pun, janji tiap-tiap hari boleh makan roti canai free. Contoh kan. Tak mau macam tu. Kadang-kadang ibu bapa tak nak tegur perbuatan salah anak. Pasal apa? Anak tu setiap bulan ada bagi, kan? Ada bagilah sikit, 500, 1000. Ada yang bagi RM50, tapi dia suruh mak dia, ayah dia diam, jangan sibuk hal ehwal hidup dia. Ada juga yang macam tu. Kan? Mak ayah dah seronok, dah dapat apa tiap-tiap bulan. Yalah, kalau ada ramai anak 10 orang, seorang bagi 500, tiap 5,000 dah sebulan. Kan? Lebih besar daripada gaji dia. Sekarang duduk saja, tunggu je anak masing-masing bagi 500 orang. Anak pula kebetulan ramai. Dulu orang perempuan dia tak ada hal, tak ada limit, selagi boleh beranak, beranak. Kan? Dah expired baru tak boleh nak beranak. Hak sekarang dia beza, boleh beranak lagi tapi tak mau beranak. Kan? Itu yang anak tak ramai. Anak ustaz 3-4 orang, kan? Kalau ikut nak ramai lagi. Tapi dah pencen sebelum pencen. Beranak kan, pencen dah beranak. Walhal belum pencen lagi, boleh lagi nak beranak. Kita sebut secara umum lah, tuan-tuan. Kecuali dia dah menopause kan. Dia dah putus haid, memang dah tak ada keupayaan lah untuk nak mengandung lagi. Nak buat macam mana? Nak beranak tak boleh, nak mengandung pun tak boleh dah. Kan? Kalau boleh mengandung, nak lagi beranak ni. Tapi begitulah. Dulu kalau kita dengar seorang-seorang kan, mak ayah ni anak dia ramai sampai 10, 15 orang kan. 10 orang, 15 orang tu steady je. Lepas tu berjaya belaka.
Kan masing-masing bagi katalah 500 kan. Bangsat-bangsat pun 500 dia bagi. Kalau 10 orang tidak 5,000. Banyak tuan-tuan. Ini yang kadang-kadang mak ayah tak tegur perbuatan salah anak. Tengok anak ni, kalau hak bagi lagi banyak, lagi diam terus. Kan? 1,000 sebulan dia bagi, alih-alih kita duduk menyebut hal hidup dia, lepas ni langsung dia tak bagi. Baru padan muka. Kan? Itu yang jadi diam. Allahu akbar, na'udzubillahi min zalik. Kita tak boleh jadi macam tu tuan-tuan. Jadi mak ayah, ni bukan saya kata tuan-tuan, ni mengingatkan pada diri saya jugalah. Kan? Sebab kita pun ada anak juga. Kadang-kadang anak ni macam berjasa dengan kita kan. Siapkan makanan kita lah, bagai beli itulah, beli ni lah kita. Kira kita sekarang ni kasut tak payah beli. Kita tahu dah nanti hari celebrate kita, hari lahir kita, ada kasut baru. Kan? Sekarang hak anak tu bagi tali pinggang baru. Hak anak tu pula belikan baju branded yang baru. Kita dah tak payah, habis dah tempoh untuk kita beli. Mak ayah ni kan. Anak-anak semuanya nampak macam berjasa lah. Nak ada keinginan nak balas budi baik ibu bapa dia dulu. Tapi kalau dia silap, kena tegur juga. Dia silap, dia salah dari segi syarak ni, kena tegur juga. Kan? Bukan bila dia dah umur 18 tahun ke atas, dah habis dah tanggungjawab ibu bapa terhadap anak dia. Masih lagi. Selagi kita hidup lah tuan-tuan. Selagi kita tengok benda yang tak betul tu berlaku depan kita, kan? Walaupun anak tu dah bercucu dah. Anak tu kita pun dah jadi, apa dia panggil? Tok yang, moyang. Pangkat kita tu moyang dah, tok yang dah. Kan? Anak kita tu dah ada anak, dia pula dah ada cucu dah. Kan? Dah ada cicit lagi, panjang umur. Umur dia ni panjang. Sampai 90 tahun, 100 tahun. Dan dia tengok 2-3 lapis generasi ni. Kalau tak betul, tak kena dengan syarak, tetap kena tegur. Tetap kena tegur. Tak boleh diam je. Dah berasa seronok dengan pemberian daripada anak-anak ni. Tak tegur dah kan. Biarlah, lantak dia lah. Dia ada keluarga dia. Tak boleh. Masih lagi ada hubung kait tanggungjawab tu dengan kita tuan-tuan. Masih lagi. Baik. Jadi kalau sekiranya ada guru yang boleh mahir dalam selok belok untuk merawat penyakit hati ni, tuan-tuan, kita kena berdamping dengan dia. Kena pegang tangan dia. Jangan lepaskan dia. Ya, maksud jangan lepaskan dia ni bukan maksudnya tak lepas-lepas pegang. Kan? Macam bila saya bawa jemaah, ada yang sekaki dengan saya. Sekaki betul. Asal berjalan kita buat umrah ni memang sekaki. Kejap-kejap, yalah bila sekaki ni kejap-kejap dia sepak kita. Kejap-kejap dia sepak kita. Kan? Itu kita pun tanya dengan Haji. Haji, kenapa Haji asyik sepak kaki ustaz? Dia kata, mana saya nampak kaki ustaz? Kan? Saya jalan ni saya tak mau terpisah dengan ustaz. Sebab saya takut nanti ustaz hilang. Dia masuk sekaki ni bukan berangkai setiap masa. Dia kena tengok tapak tu diletak di mana. Macam kita sebut ni tadilah, ulama yang boleh merawat penyakit hati, kalau ada, kena sering bersama dengan dia, kena berdamping dengan dia. Jangan tinggal dia, jangan mengenepikan dia. Memanglah kalau kita dengar dia cakap, kan, memang kadang-kadang sentap. Orang tua cakap tuan-tuan, orang tua tok kita, kalau dia cakap, dia lepas aja, dia tak ada tapih. Kan? Dia tak ada tapih. Ayah kita kalau cakap dengan kita, mana ada lapik, belasah aja.
Kita depan kelayak ramai ni, semacam dia maki kita. Tu ayah dulu. Ya. Kita ingat kita dah tua ni, tak kena maki dah dengan ayah. Tak kira tuan-tuan. Balik kampung, subuh sekali tak berjemaah, dia diam. Kali yang kedua, bunyi dah dia. Kita ingat, kita balik jauh jarang ni kan. Subuh tak pergi berjemaah ni, dia okey, rupanya dah tuan-tuan. Sekali tak pergi, dia diam. Tapi kali kedua dia bising lah, kan? Balik, engkau ni tak reti ke nak sembahyang jemaah? Selamba je dia sawang tuan-tuan, kan? Pedih je kita. Kadang-kadang dia sound ni bukan sound kita berdua dengan dia je. Ada kawan dia juga kat lain, kan? Di sekeliling kita tu ada kawan-kawan dia. Semacam je. Dia tak ada lapik tuan-tuan. Ya. Memanglah kita nak berusaha nak rawat diri kita ni, kadang-kadang perkataan yang pedih itu kena telan juga. Kena telan. Ya memang macam tu, memang patut dia tegur. Kan contoh tuan-tuan ya. Kita balik kampung, anak balik kampung. Dah 2 hari dah tak pergi sembahyang Jumaat. Apa hal ni? Contohlah kan, tu kita sebut hak yang simple je. Tak sembahyang berjemaah kan. Macam mana ni? Kan? Kata engkau ni ustaz. Kan? Tu sedap tu. Ayat tu kaitkan dengan ustaz. Sebenarnya ustaz tak macam tu. Ustaz tu je kan. Jadi tak boleh lah. Kalau lebih-lebih lagi kalau dia belajar agama, dia pula orang panggil ustaz, lagi nak kena jaga. Kan? Bagus tak tuan-tuan dia nasihat macam tu walaupun sentap. Baguslah. Supaya lepas ni bila balik ingat kali pertama je. Kalau boleh balik tu terus berjemaah. Tak ada excuse. Sebab saya musafir, saya ada kelonggaran tidak sembahyang berjemaah. Tak. Kalau boleh. Cuma mungkin kali pertama tu dia tak bising sebab kita penat mungkin. Nak terkejar-kejar apa semua dan sebagainya. Okey, itu tak apa lagi, dimaafkan. Tapi kalau dah kali waktu yang kedua tak pergi juga lagi, tunggu. Kan, tunggu. Dia akan bising. Jadi bila dia bising tu kita ingat. Bila balik ni kita akan beringat. Balik mesti beringat. Tak boleh ni. Setakat sekali tu kira bolehlah curi tulang juga kan. Kali kedua jangan. Ya. Macam itulah makna dia kan. Jadi bila dia sebut gitu kita ingat sampai bila-bila. Cuba hari tu kalau dia tak tegur macam tu kan. Walaupun sekarang ni dah arwah dah, tapi kita masih lagi tergiang-giang perkataan yang dia bubuh kat kita hari tu. Masih duduk terdengar-dengar macam dia ada. Walhal dia dah meninggal dunia lama dah. Kan? Baik, seterusnya. Tu yang pertama tadilah. Makna kalau boleh bersemuka dengan guru yang tahu selok-belok untuk merawat penyakit hati. Yang kedua, mencari kawan yang benar, yang boleh dipercayai dan beragama. Ni yang kita sebut tadi kan. Cari kawan yang boleh menasihat kita, yang menegur kita kalau kita silap. Bukan cari kawan yang sentiasa puji kita. Baguslah engkau kan, engkau baik pasal selalu belanja aku kan. Memanglah tuan-tuan, siapa pun kalau kita belanja dia 30 hari tak berhenti makan pagi, tentu dia akan kata kita baik. Kan? Bukan yang itu. Baik itu bukan yang itu. Ya. Baik itu kata Saidina Umar Al-Khattab, kamu kata seseorang itu baik, kamu dah berjalan ke dengan dia? Belum. Kalau belum, try jalan. Try bermusafir dengan dia. Kalau kamu dah bermusafir dengan dia, kamu akan
tahu macam mana keadaan masa musafir bersama dia. Kalau masa musafir tu nampak dia penting diri, kan? Tak boleh. Selalunya tuan-tuan, bila kita hanya kawan sekitar sini, kita macam nampak okey. Tapi bila bermusafir, ada orang yang penting diri. Macam yang kita pernah sebut dululah. Kalau kita naik kereta dengan kawan kita, 5 orang ni satu kereta. Kereta tu milik A. Bahagian isi minyak A juga. Bahagian bayar tol A juga. Bahagian belanja makan A juga. Apa makna dia tu tuan-tuan? Dah, penting dirilah tu. Patut kita tengok kawan kita tu dah bukan main bawa kereta dia. Kan? Hak bahagian minyak, nanti ada orang tak apa minyak saya isi. Hak bahagian makan, tak apa saya pula belanja. Kan? Hak bahagian tol, nanti ada hak siapa lagi tak ambil. Tu baru kita sebut bekerjasama. Maksudnya keluar modal seorang sikit. Yalah, walaupun kawan kita tu baik, kita pergi mana-mana, memang dia offer naik dengan dia lah, tak payahlah kita beli tiket naik Grab apa semua. Kan naiklah dengan dia, walaupun dia tak sebut berapa nak kena bayar kat dia, tapi pandai-pandai lah, maksud dia macam tu. Kan? Sebab dia nak berjalan tu, minyak enjin mesti dalam keadaan minyak enjin yang baik. Kan? Minyak petrol nak kena isi, tayar dia sebab naik ramai tu haus juga bunga dia, brake pad dia pun sama juga kan, penatnya masa dia. Yang tu kena pandai kira, walaupun dia tak sebut ni masing-masing naik ni bayarlah RM30 seorang kan. Dia tak perlu sebut pun, masing-masing yang naik tu reti, pandai. Ini contoh tuan-tuan, kalau kita naik kenderaan bermusafir ke satu-satu tempat. Dalam masa musafir tu kita akan boleh mengenali siapa di kalangan yang bersama musafir dengan kita tu yang penting diri. Ni boleh nampak. Ya? Dah makan bersama, tengok masa makan. Tak kisahlah nak makan macam mana terpulang, tapi cara makan akan apa? Kita boleh mengetahui kawan yang makan sama dengan kita ni penting diri ke ataupun mengutamakan. Ada ikram muslimin sesama kawan yang makan ni. Kalau makan satu talam contoh, ataupun makan satu hidang, lauk sekor ambil ke dia bawa dalam pinggan. Orang lain tengok lauk tak ada dah, yang ada sambal. Makan ramai-ramai. Patutnya contoh. Kan, kalau masa makan ni cerita je tuan-tuan pun dah maklum dah. Kalau kita berjalan 3-4 orang makan berhidang, lauk sekor, cubit seorang sikit. Sikit sama rasa, banyak sama makan. Kan? Bukan mentang-mentang ikan tu sekor je, dia ambil siap-siap boh dah dalam pinggan dia. Kawan dia takkan nak ambil ikan dah dalam pinggan, bukan di tempat yang sepatutnya. Kita pun takkan ambil kan makanan dah dalam pinggan orang. Kan? Habis tengok je lah dalam hati kita, aduh Mamat ni kan tak faham bahasa dia, makan ramai-ramai, ikan yang ambil ke dia semua kan. Habis hak yang tinggal kuah je kat orang lain dengan sambal je. Nasib lah tuan-tuan. Kan? Kalau misal kata duit lebih lagi, mungkin order lagi ikan yang lain tambah. Kan? Contoh. Jadi dalam masa makan tu boleh tahu. Itu sebab Sayyidina Umar kata, dah makan bersama, masa musafir ni makan bersama, tengok macam mana. Bila makan, kita akan nampak ada di kalangan orang yang makan itu, sama ada dia ni ada tolak ansur ataupun penting diri. Semayang, dah semayang bersama, masa musafir semayang. Ya? Ada sahabat bila kita ajak semayang, dia kata nantilah kan. Nantilah apa ni, tinggal 5 minit lagi waktu nak habis ni. Bila kita berhenti juga, tengok dia selamba je, tak semayang. Kita kata semayang lah, dia kata seluar kotor.
Dah, sudah kan. Habis, nak sembahyang mana? Sembahyang kat rumah. Sembahyang kat rumah apanya? Dah nak habis waktu dah ni. Kan? Tengok, dia akan bagi alasan macam-macam, tuan-tuan. Bila nak sembahyang. Sebab tu bila kita musafir, kan? Contoh, pergi buat umrah haji. Dia kata nak sembahyang macam mana dalam kapal terbang. Kat situ pun dah nampak dah, tuan-tuan. Masa dekat sini, di tempat kita sendiri ni sembahyang setiap waktu bagus dah sangat. Tapi bila musafir tak sembahyang pula dah. Tambah-tambah baru balik umrah, dah tak sembahyang dah. Kita tanya, pasal apa tak sembahyang? Dia kata tak apalah, senang qada je lah. Dia jawab qada je. Dia pasti ke dia akan sampai? Boleh ke tuan-tuan kita sebut kita jamin akan sampai kampung kita dalam masa beberapa jam lagi? Tak jamin. Kalau tak jamin, ada kaedah dia. Kita sembahyang hormat waktu. Kalau sekiranya berlaku apa-apa menyebabkan kematian, dah sembahyang dah tadi, walaupun namanya sembahyang hormat waktu, maka tidak dikira berhutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mati dalam keadaan dah beres dah melaksanakan perintah Allah. Tapi kalau tak sembahyang lagi, dia tangguh sembahyang, tak apalah, dia nak qada. Kalau sempat, kalau tak sempat cerita dia. Kalau tak sempat cerita dia, mati dalam keadaan menderhakai perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan ada kaedah dalam fiqh. Kalau kita dalam keadaan pakaian kotor, waktu dah nak habis ni, nak buat macam mana? Kiblat pun kita tak tahu, sembahyang je. Macam mana niatnya? Niat je lah sembahyang. Kalau waktu sembahyang zuhur, niat sembahyang zuhur, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sembahyang dalam keadaan tak menghadap kiblat, boleh ke? Memang dalam keadaan biasa, kalau kita sembahyang mesti menghadap kiblat. Tapi dalam keadaan kita tak tahu kiblat, waktu sembahyang pun dah nak habis, maka sembahyang dalam keadaan kita tak tahu keadaan kiblatnya macam mana, hukum dia sah. Sembahyang tak ambil sembahyang ni macam mana? Memang dalam keadaan biasa kita sembahyang mesti ada uduk. Tapi dalam keadaan contoh nak ambil sembahyang pun payah dan sebagainya kan? Nak ambil sembahyang tapi pakaian kotor, pakaian bernajis. Suka juga. Ni orang yang disebut faqidut tahurain. Orang yang hilang dua alat untuk dia bersuci, sama ada tak ada air ataupun debu pun tak ada. Yalah, kalau dalam penerbangan tu mana kita nak cari debu? Kita pun tak cadang bawa debu ni. Sebab apa ni bawa debu ni tuan? Saya cadang kalau nak sembahyang nanti tak boleh ambil sembahyang, saya bolehlah guna debu ni sebagai tayamum. Memanglah masa kita cadang tu kita nak buat macam tu. Tapi masa musafir, debu hak kita cadang tadi tak jumpa cari letak mana. Kan? Beli dah debu. Tapi bila berlaku keadaan, debu tu pun tak mana-mana dah simpan. Tu memang simpan sungguh tu. Kan? Sampai tak jumpa cari. Masa nak guna, tak ada. Jadi, kaedah dia macam mana? Sembahyang je. Sembahyang je. Itu dikenali sebagai sembahyang hormat waktu. Itulah nama dia, sembahyang hormat waktu. Nanti dah sampai destinasi, tengok ada waktu tak lagi. Ada waktu, sembahyang semula. Dah habis waktu, qada. Baru dia kira qada. Dah habis waktu. Kalau saja-saja awal-awal lagi nak qada, tak boleh. Kan? Kenapa ni tak sembahyang? Nantilah saya lepas pencen saya qada semua. Pasti ke sampai pencen nanti hidup lagi? Contoh kan. Ni minggu ni sibuk tak ada nak sembahyang ustaz, nanti minggu depan dah lapang saya qada semua. Tak boleh. Kan? Tengok ramai ni tak datang sembahyang Jumaat. Masing-masing kata minggu depan kita boleh qada. Kan? Habis tuan-tuan, kan? Sebab tu qada tanpa sebab tak boleh diterima. Tak diterima. Okey, jadi ini yang dikatakan untuk nak apa kita tengok kekurangan diri kita ni,
Cara dia kita cari kawan yang baik. Lantik kawan kita tu sebagai cermin diri kita. Kau tengok ya, aku ni kalau tak betul, kau tegur tau. Kau tegur. Kita kan ada kawan yang dia boleh cakap macam-macam kat kita. Kan? Dia bukan semua kawan kita boleh masuk. Ada kawan yang kita kena lapik juga nak bercakap dengan dia. Tapi ada kawan-kawan tertentu, dia boleh direct sound. Dan dia tak berasa apa-apa. Bahkan dia boleh terima nasihat itu. Ada tuan-tuan. Masing-masing kita pun ada kawan-kawan yang boleh orang kata boleh bergurau. Kadang-kadang kita dengar ni macam cari gaduh kan, tapi dia okey. Pasal tu kawan yang kita dah kenali kawan kita tu memang rapat lah kan, sehingga gurauan yang menyakitkan pada kita tapi tidak pada dia okey je. Kita kalau dia gurau macam tu dengan kita, memang kita tumbuk dia. Tapi dia okey kan. Kita pun ada kawan yang macam tu kan. Jadi ini kawan yang baik ni. Sebagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia tanya kepada sahabat dia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, "Wahai Salman, engkau tengok aku ni ada kelemahan tak?" Sayyidina Umar khalifah tuan-tuan, khalifah Amirul Mukminin, Khulafa Ar-Rasyidin yang kedua. Dia tanya Salman. Salman ni siapa? Salman ni sahabat yang miskin. Salman Al-Farisi, dia ni antara sahabat yang duduk dekat kawasan belakang makam lah, kalau sekarang ni belakang makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tempat kalangan orang-orang miskin. Antara yang duduk situ Salman, Bilal, ya, Abu Hurairah, sahabat-sahabat yang miskin. Sayyidina Umarnya boleh tanya kat sahabat dia Salman yang miskin ni, "Wahai Salman, kamu tengok aku ada apa-apa kelemahan tak?" Kalau kita tuan-tuan tak berani nak tanya soalan ni dengan member kita. Kalau kita tanya soalan ni, banyak. Tu yang malas nak tanya tu kan. Tu yang tak tanya tu, minta maaf lah. Ya. Tanya isteri kita, yang cuba yang cakap apa kelemahan yang ada pada abang. Berlori. Tu yang kita tak berani nak tanya kat isteri kita tu. Kan, jangan tanyalah. Kalau tanya kan, sesak nafas kita, terus meninggal dunia. Banyak sangat kelemahan kita ni kan. Tu diam-diam sudahlah, isteri pun faham. Suami pun faham kan. Jangan pula isteri pun tanya kat suami dia, "Abang, cuba abang sebut kelemahan sayang." Sama juga berlori kita boleh sebut tuan-tuan. Kalau nak sebut kelemahan banyak kan. Sebab tu dalam kehidupan sebagai suami isteri ni, jangan tengok yang cacat tu, tengok yang baik tu. Yang cacat tu pejam mata. Baru dia tak jadi gaduh kan. Kalau nak sebut yang cacat, berlawan tuan-tuan. Awak gitu, awak pun gitu juga. Saya jadi gini sebab abang lah punya pasal. Sudah kan. Dia menyalahkan suami dia pula. Abang yang ngajar saya jadi gini. Apa lagi kita nak jawab kan. Jadi yang tu kita tak berani nak tanya. Tapi kalau nak tanya boleh jugalah, try lah. Jadi Sayyidina Umar, dia tanya dekat Salman, "Wahai Salman, kamu tengok aku ni ada kelemahan tak?" Kata Salman, "Aku ada dengar kamu makan 2 jenis lauk dalam satu hidangan. Dan kamu ada 2 helai baju. Satu helai pakai waktu siang, satu helai pakai pada waktu malam." Ini cerita hak Salman bocorkan pada kita tuan-tuan. Apa yang dia kata kat Sayyidina Umar ni. Sayyidina Umar kata, "Ada lagi tak hak lain?" Kata Salman, "Tak ada, tu je." Sayyidina Umar kata, walaupun apa yang disebut oleh Salman
Itu pun sudah cukup mengaibkan Sayyidina Umar. Makan 2 jenis lauk dalam satu hidang. Kita tuan-tuan, berjenis-jenis lauk kita dalam satu hidang kan. Sambal tak ada, kita tanya dekat isteri, bukan tuan-tuan lah, ni orang lain. Mana sambal? Mana sambal udang? Wah, tu ikan jenahak dah. Kan? Ikan masin tak tinggal. Kan kalau kenduri, lauk daging salai, ayam goreng. Ikan masin pun ada. Dia tak tinggal ikan masin tu kan. Tengok kat situ dah berapa jenis dah. Nya pesen kita pula kalau kenduri tuan-tuan, ambil semua. Kalau ada 15 hidangan tu dalam kita punya pinggan. Menimbun tuan-tuan. Asalnya sikit je kita ambil tadi, dah 15 menu semua bubuh sekali dalam satu pinggan. Tidak penuh lah. Memang nasi tu sikit je, tapi lauk tengok. Daging ada, kambing ada, ayam ada. Hak kata tak makan kambing, tengok kambing, trio kambing ambil pun juga kan. Ikan lagi, ikan masin lagi. Kan? Sambal udang lagi. Banyak betul. Tengok-tengok tu, pinggan ustaz pun macam tu juga kan. Pinggan orang lain tahan sikit lah. Ustaz pun supaya juga. Ni bukan ustaz yang saya lah tu. Sebut saya lah kan. Sebut orang lain marah pula kat orang lain tu. Ustaz punya pinggan pun supaya juga kan. Mana kita ni kalau nak sembang bab yang itu pun banyak dah yang ni kan. Sayyidina Umar ada 2 lauk. Dia pernah dengar je, bukan kata memang rutin dia makan dengan 2 lauk dalam satu hidangan tu. Salman kata, aku ada dengar kamu ni pernah makan dalam satu hidangan 2 jenis lauk. Pernah dengar je, jarang sekali mungkin Sayyidina Umar. Kan? Ialah macam tuan-tuan bila panggil ustaz makan. Tuan-tuan hidang kat ustaz mewah. Saya tahu dekat sini Songgala ni meriah kenduri. Hak yang hidangan untuk ustaz tu special. Kan? Hak ustaz ambil sendiri tu banyak dah. Nya hantar lagi. Kan? Special lah kan. Satu pinggan tu kuih 3-4 jenis. Kuaci lagi. Apa lagi nama kuih? Karipak lagi, donat lagi. Wah, yang tu ustaz tak payah ambil. Itu jemaah tolong ambil, siapkan dah siap. Suruh makan. Sup semangkuk. Hak yang dalam pinggan, hak ustaz ambil sendiri itu pun banyak dah. Memang lahap lah makan kan. Tapi tu mungkin tak salah ustaz lah, tu salah tuan-tuan lah. Yang hidangkan banyak kat ustaz. Sebab tu lepas ni, kalau tuan-tuan jemput ustaz makan, biar ustaz tu ambil sendiri. Jadi tuan-tuan tak terlibat. Ini siap kadang-kadang kan, special hak yang bahagian untuk hidangan ke ustaz. Baik. Itu satu cerita. Satu kisah lagi, Sayyidina Umar tanya Huzaifah. Wahai Huzaifah. Huzaifah ni Allah bagi kelebihan pada dia, boleh tahu orang ni munafik ke tak munafik. Sampai Sayyidina Umar pun tanya dekat Huzaifah, kamu tengok kepada aku ni ada tak tanda-tanda munafik? Sebab Huzaifah dia takkan bagi tahu. Cuma Huzaifah tahu siapa yang munafik. Di kalangan orang Islam ada yang munafik. Tapi dia tak katalah ni munafik, ni munafik, ni munafik. Itu menjadi rahsia kepada Huzaifah. Dia tanya, Huzaifah kata kamu tidak ada tanda-tanda sebagai seorang munafik. Jadi ini hak yang kita sebut tentang kawan tadi, kan? Nak cari kawan yang baik ni susah hari ni. Yang ada kawan yang membodek, kawan yang mengipas, kan? Kawan yang jujur macam susah tuan-tuan. Kawan yang kipas kita, ini memang ramai. Yalah, pasal kita selalu belanja dia kipas lah kita. Bagus, baik ustaz, apa semua kan. Kan?
Sebab tu para ulama salaf dululah kalau kita sebut, dia suka kalau ada orang tegur dia. Ya. Dia suka orang yang tegur dia. Kita sebaliknya, kalau orang tegur kita, siap. Kita pasang pancang dia. Tak mau kawan dengan dia. Putus dah hubungan. Pasal apa? Kita belanja dia hari-hari, dia tegur kita. Kan? Dia tegur kita. Itu kebanyakan di kalangan kita lah, termasuk saya sendirilah, kan? Itu sebab apa? Itu makna kalau begitu, kata Imam Ahmad Ibn Qudamah, iman kita masih lemah lagi. Ya. Yalah, bila orang tegur kita, sepatutnya kena terima. Kan? Muhasabah balik semula. Kenapa orang tegur kita? Mesti ada yang tak kena. Tapi sebaliknya, orang tegur kita elok-elok, kita balas balik semula dengan kasar. Marah balik ke dia. Benci terus dia. Tak mau kawan dah dengan dia. Esok malah jumpa dah, kan? Itu kesilapan. Ya. Silaplah. Kalau boleh, tuan-tuan, mana selepas ini ada di kalangan kita yang tegur kita, jom kita belanja dia semangkuk sup. Kenapa ni belanja saya? Ialah sebab engkau tegur aku tadi. Kan? Sebagai tanda terima kasih. Mungkin kita terima kasih saja, mungkin tak rasa sangat. Dia ajak kedai, jom kita minum air, kita belanja dia. Terima kasih sebab tegur saya. Saya belanja kan. Kan? Kan? Sebab selalu belanja, tiba lepas kena tegur, tak mau belanja dah. Bukan tak mau belanja, tak mau ajak pergi minum dah. Ajak minum pun tak nak dah, tak ingin lah ajak dia. Pasal mulut dia laser. Mulut dia laser. Allahu Akbar. Jadi itulah sedikit yang sempat kita kongsikan pada malam ini. Jadi sebagai kesimpulan, apa yang kita dapat baca pada malam ini, ada dua. Kalau kita nak melihat kekurangan yang ada pada diri kita, yang pertama, carilah guru yang boleh merawat penyakit dalaman kita ni. Semua kita, tuan-tuan, termasuk saya, ada penyakit dalaman. Yang kalau kita pergi klinik, tanya doktor cuba teka, saya ada sakit apa dalam. Sakit dalam pun sakit yang luar pun doktor kena tanya dulu, baru doktor boleh bagi cadangan nak ambil ubat apa, kan. Apatah lagi sakit dalam. Doktor cuba tengok muka saya ni ada penyakit cemburu. Memang tak ada lah, tuan-tuan. Doktor kata yang ni minta maaf lah, itu bukan ilmu yang dia belajar. Ni kena cari orang lain. Ya. Kalau kita boleh cari untuk merawat kekurangan yang ada pada diri kita, yang pertama tadi guru yang macam tu. Yang kedua, cari kawan yang baik, kawan yang beragama. Ya. Bukan kawan teman kita makan pagi-pagi, itu senang. Tapi kawan yang baik, yang akan ingatkan kita, yang akan bagi nasihat pada kita ni, susah. Ya, susah. Tapi ada. Kena tengok dan kena sanggup lah. Bila kawan ada, kena sanggup dengar nasihat dia. Kalau panah pun, panah lah, nak buat macam mana, kan? Macam kita nak makan ubat lah, walaupun ubat tu pahit, besar pula tu, tapi dah kita ikhtiar nak sembuh, makan jugalah. Walaupun kadang-kadang tercekik, kan, tercekik nak makan ubat. Kadang-kadang celek biji mata kita nak menelan ke ubat tu. Tapi sebab nak baik tadi, kita ikhtiar makan ubat. Jadi itulah dua poin yang kita sempat kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan sedikit yang sempat kita baca ada manfaat pada kita semua. Lebih-lebih lagi kepada saya yang bercakap ni, tuan-tuan tolong doakan saya, supaya saya menjadi orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekadar itu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.